Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat sekali lagi kita berjumpa dalam sesi perkongsian pembelajaran ilmu faraid. Kita masih lagi dalam topik yang berkaitan dengan waris faraid dengan memfokuskan kepada waris kategori pertama iaitu yang dinamakan sebagai waris ashabul furud. Yang lepas kita mengatakan bahawa terdapatnya 12 orang waris apabila berlaku kematian, sepatutnya senarai semak akan dibuat kepada 12 orang ini terlebih dahulu, dan kita telah menceritakan waris untuk ataupun bahagian faraid untuk suami. Pada pertemuan kali ini kita akan melihat kepada faraid yang akan diperolehi oleh isteri si mati. Isteri juga dianggap sebahagian daripada waris ashabul furud. Isteri yang dimaksudkan adalah atas perkahwinan yang sah dan hubungan itu masih kekal sama ada secara hakiki iaitu dalam masih status isteri ataupun masih dalam status talak raj'i. Masih ketika sekiranya ataupun jika suaminya meninggal dunia dalam tempoh iddah talak raj'i, isteri tersebut masih layak untuk dapat pusaka faraid. Untuk bahagian isteri juga mudah untuk kita ingat, hanya ada dua peruntukan pecahan yang telah ditetapkan oleh Nas, iaitu sebanyak 1/4 dan 1/8. 1/4 kita tengok nilai yang besar, ada syarat-syarat dan sebab dia, dan 1/8 adalah lebih sedikit peruntukan tersebut untuk isteri kerana ada syarat yang telah ditetapkan. Pertama kita tengok kepada bahagian sebanyak 1/4. 1/4 ini akan diserahkan kepada isteri si mati apabila si mati tidak mempunyai anak atau tidak ada cucu daripada anak lelaki dan ke bawah. Maksudnya dalam bahasa mudahnya, suami yang meninggal dunia itu tidak meninggalkan zuriat, sama ada zuriat itu datang daripada perempuan isteri tersebut ataupun dia pernah berkahwin dengan perempuan lain sebelum itu. Ataupun apabila dia mempunyai beberapa orang isteri, yang penting zuriat itu datang daripada si mati. Yang kedua ialah 1/8. 1/8 merujuk kepada apabila si mati iaitu suami tersebut mempunyai zuriat ataupun anak lawan saja kepada syarat yang di atas sebelum ini. So nak menunjukkan bahawa peruntukan itu akan diserahkan kepada zuriat. So isteri akan memperolehi sebanyak 1/8 sahaja daripada faraid. Persyariatan ataupun dalil rujukan kepada bahagian isteri, kita boleh refer kepada surah An-Nisa ayat 12. Wala a'udzu billahi minasyaitonir rajim walahunna rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad fa in kana lakum waladun falahunna thumnu mimma taraktum min ba'di wasiyatin tusuna biha aw dain. Allah berfirman yang bermaksud, dan bagi mereka isteri-isteri pula ialah 1/4. 1/4 daripada harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Tetapi kalau kamu ada mempunyai anak, maka bahagian isteri-isteri kamu ialah 1/8 daripada harta yang kamu tinggalkan sesudah ditunaikan wasiat yang kamu wasiatkan dan sesudah dibayar hutang kamu. So ini adalah sandaran hukum kepada peruntukan yang diserahkan kepada isteri si mati. Okey. Mari kita tengok kepada beberapa. Kita tengok di sini kes yang pertama, seorang lelaki meninggal dunia dan warisnya ialah isteri sahaja. Isteri sahaja. So dalam kes ini peruntukan yang diperolehi oleh isteri adalah sebanyak 1/4. Bila 1/4 maksudnya dia hanya layak 1/4 daripada nilaian harta si mati, dan ada baki 3/4 yang biasanya mazhab Syafi'i terutamanya mengatakan bahawa apabila ada baki dan lebihan dan tidak ada waris lain, maka lebihan itu perlu diserahkan ke Baitul Mal. So itu satu. Contoh yang lain,
lain pula. Sekarang ni ialah seorang lelaki meninggal dunia dan warisnya ialah seorang isteri dan seorang anak lelaki. Okey, anak lelaki kita akan belajar nanti dia adalah antara waris yang dikategorikan sebagai waris asobah. Asobah ialah yang bakal mendapat baki, mendapat baki. So dalam kes ini isteri kepada si mati hanya layak untuk mendapat 1/8. So berbaki kepada anak lelaki tersebut. Bagaimana kita nak tahu baki tersebut ialah kita mulakan 8 itu yang nilai pembawah itu jadikan sebagai asal masalah ataupun total. Kemudian dapatkan saham kepada bahagian isteri. Yang ni mudah. Caranya ialah 8 bahagi 8 darab 1. 8 bahagi 8, 1 darab 1 bersamaan dengan 1. Sedangkan total berjumlah 8. So 8 tolak 1 akan bernilai sama dengan 7. So 7 lah peruntukan, 7/8 lah peruntukan yang akan diberikan kepada anak lelaki. So pecahan akhir inilah yang akan didarabkan kepada harta sebenar si mati. Ingat kembali apabila kita belajar faraid, setiap harta si mati mungkin berbeza-beza, tapi pecahan itu biasanya dalam peruntukan yang sama. Contoh seterusnya, kita lihat ada anak perempuan pula. Seorang lelaki meninggal dunia dan warisnya ialah isteri seorang dan seorang anak perempuan. Anak perempuan juga ashabul furud dalam kes ini. Kita mungkin akan sentuh dalam siri yang lain. Anak perempuan jika bilangannya adalah seorang hanya diperuntukkan sebanyak 1/2. Mari kita tengok. Isteri kepada si mati layak 1/8 macam kes nombor 2 tadi, sebab si mati tinggalkan zuriat, dan 1/2 diberikan kepada anak perempuan. Bila kita tengok dalam kes ini ada 2 pecahan yang perlu kita selesaikan. So kita kena cari nilai pembawah macam operasi matematik yang sebelum ini, iaitu bila melibatkan beberapa pecahan kita cari nilai yang paling minima ataupun gandaan sepunya terkecil. Jadi antara 8 dengan 2 kita akan ambil nombor yang terbesar iaitu 8. So macam mana kita nak tentukan saham? 8 bahagi 8 bersamaan dengan 1 darab 1 bersamaan 1. Itu adalah saham untuk isteri. Bagi anak perempuan 8 bahagi 2 bersama 4. 4 darab 1 adalah 4. So jumlah untuk waris hanya baru berjumlah 5, sedangkan total adalah 8. So berbaki sebanyak 3. Sekali lagi perlu diserahkan ke Baitul Mal. So ini adalah kes untuk waris isteri dan juga seorang anak perempuan. Kita tengok di sini yang meninggal adalah lelaki dan warisnya ialah isteri dan juga ibu. Dalam kes ini ada tak zuriat kepada si mati? Tidak ada. So isteri dari sudut formulanya hanya layak untuk mendapat 1/4 sebab si mati tidak meninggalkan zuriat. Ibu kepada si mati layak untuk mendapat 1/3. Nanti kita akan bincangkan dalam bahagian ibu. Sebab si mati tidak tinggalkan zuriat. Maka dalam kes ini antara 4 dengan 3, gandaan sepunya yang paling kecil boleh bertemu dengan nombor 12. So saham untuk setiap waris, cara yang seperti kita tahu tadi, 12 bagi nombor yang bawah ni, 12 bagi 4 bersama dengan 3 darab 1. Itu 3 untuk bahagian isteri. 12 bagi 3, 4. 4 darab 1, itulah dia bahagian untuk ibu si mati. Jumlah untuk waris baru berjumlah 7. Sedangkan total keseluruhan saham adalah 12. Oleh itu, ada berbaki sebanyak 5 yang perlu diserahkan ke Baitul Mal. Sekali lagi, kenapa kita perlu samakan pecahan nilai bawah ini? Kerana nilaian inilah yang perlu didarabkan dengan harta sebenar si mati yang biasanya akan berbeza antara satu si mati dengan satu si mati yang lain. Untuk kes yang terakhir, kita cuba tengok kat sini. Yang ini kita tengok ada isteri 3 orang. Contohnya 3 orang. Adakah dia setiap seorang itu nilai yang berbeza? Pada asasnya peruntukan mengikut formula tadi, kita kata hanya ada 1/4 dengan 1/8 bergantung kepada si mati tinggalkan zuriat ataupun tidak. Dalam kes ini sebenarnya 1/4 itu berkongsi antara ketiga-tiga isteri sebab si mati tidak tinggalkan zuriat. So inilah peruntukan dia. 3/4 adalah baki. Cumanya 1/4 ataupun 1 ini sukar untuk dibahagikan kepada 3 orang.
Oleh itu, setiap pecahan ini sebaiknya kita darabkan dengan bilangan yang dalam kes ini adalah 3 lah. Kita mulakan dengan bawah. 4 darab 3 adalah 12. 1 darab 3 adalah 3. 3 darab 3 adalah 9. Bila 1 darab 3 adalah 3, maka setiap seorang akan memperolehi 1/12. So itulah dia secara mudahnya untuk mengetahui untuk bahagian pusaka faraid isteri kepada si mati hanya ada 2 bahagian, iaitu 1/4 dan 1/8. Itu cukup sekadar perkongsian kali ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah SWT kerana kita dapat lagi dipertemukan untuk perkongsian belajar ilmu faraid. Kita masih lagi membincangkan topik waris ashabul furud. Kali ini, pada pertemuan ini, kita akan cuba menghuraikan salah seorang waris ashabul furud, iaitu berkaitan dengan anak perempuan si mati. Anak perempuan si mati mempunyai beberapa bahagian dan ada sedikit keistimewaan, iaitu anak perempuan boleh memperolehi sama ada secara fardu, iaitu tetap bahagiannya dalam bentuk pecahan, ataupun anak perempuan tadi boleh memperolehi juga melalui asabah atas nama gelaran asabah bil ghair, iaitu bersyarat dengan situasi tertentu sahaja. Kita akan cuba huraikan 3 keadaan ini. Pertama sekali, anak perempuan kepada si mati memperolehi faraid sebanyak 1/2. Bila pertamanya ialah anak perempuan si mati hanya seorang sahaja. Maksudnya si mati tinggalkan seorang sahaja anak perempuan bilangannya. Dan pada masa yang sama si mati tidak mempunyai anak lelaki. Ataupun anak perempuan dan anak lelaki ini maksudnya adik-beradik dia lah. So apabila tiada anak lelaki dan anak perempuan si mati hanya seorang sahaja, hukum faraid yang telah ditetapkan ialah sebanyak 1/2 daripada harta si mati. Itu situasi yang pertama. Yang kedua, anak perempuan si mati layak untuk memperolehi sebanyak 2/3. Bilakah keadaan itu? Iaitu anak perempuan si mati bilangannya 2 orang atau lebih. Dan pada masa yang sama tidak ada anak lelaki kepada si mati tersebut. So sama ada si mati tinggalkan 3 orang, 4 orang, mereka akan berkongsi pada portion 2/3. Manakala situasi yang ketiga dinamakan sebagai asabah bil ghair, iaitu anak perempuan juga layak mengubah kedudukan daripada ashabul furud kepada mereka yang memperolehi secara baki. Bila kita kata baki kat sini, maksudnya syaratnya ialah mesti bersama dengan anak lelaki, adik-beradik dia lah, sebab mereka adalah sama level. Cumanya dalam peraturan hukum faraid yang perlu kita highlightkan ialah bahagian anak lelaki akan berganda 2 daripada bahagian anak perempuan. Kalau ikut rasionya, maksudnya 2:1. 2 untuk bahagian anak lelaki dan 1 anak perempuan. Hikmahnya jelas bahawa tanggungjawab sebagai seorang anak lelaki adalah lebih besar berbanding anak perempuan. Anak lelaki juga bertanggungjawab untuk apabila yang meninggal tu ayah ataupun ibu mereka, dia akan menyara nafkah kepada kakak ataupun adik perempuannya. Seterusnya kita melihat kepada apakah dalil ataupun sandaran hukum berkaitan dengan pewarisan faraid bagi anak perempuan. Semuanya termaktub dalam surah An-Nisa ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. فإن كن نساء فوق 2 فلهن ثلث ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف. Firman Allah yang bermaksud, Allah perintahkan kamu mengenai pembahagian pusaka anak-anak kamu, iaitu bahagian seorang anak lelaki menyamai 2 bahagian anak perempuan. Yang inilah yang kita maksudkan sebagai konsep as-sabah bil ghair tadi, mesti anak tadi sama level.
Kemudian tetapi jika anak perempuan lebih daripada 2, maka bahagian mereka ialah 2/3 daripada harta yang ditinggalkan oleh si mati. Dan jika anak perempuan itu seorang sahaja, maka bahagiannya ialah 1/2. Ini 1/2 harta. Yang inilah 3 situasi yang Allah jelaskan dalam surah An-Nisa ayat pusaka, iaitu surah ayat 11. Sekarang mari kita tengok kepada contoh-contoh kes yang berkaitan dengan anak perempuan. Yang pertama, seorang lelaki meninggal dunia dan warisnya ialah seorang anak perempuan sahaja. Ini lebih mudah. Kita cek tak ada waris lain, maka anak perempuan tadi hanya layak untuk mendapat 1/2 sahaja. So, ada berbaki lagi selepas 1/2, iaitu 1/2 yang biasanya mengikut mazhab Syafi'i perlu diserahkan ke Baitul Mal. Ini kes yang agak mudah. Kes yang kedua, seorang lelaki meninggal dunia dan warisnya ialah 2 orang anak perempuan. Dalam contoh ni, kedua-duanya akan berkongsi pada peruntukan yang sama, iaitu 2/3. So, dalam kes ni disebabkan 2 orang, pada 2 ini boleh dibahagikan kepada 2 orang, maksudnya setiap seorang akan memperolehi 1/3. 1/3 dan masih juga ada baki yang perlu diserahkan ke Baitul Mal. Contoh lain, contoh ketiga, kita tengok yang ni si mati lelaki meninggal dunia dan warisnya ialah anak perempuan dan anak lelaki. Pada masa inilah kedudukan anak perempuan itu akan bertukar daripada waris ashabul furud yang dapat secara portion fardu tadi kepada secara asobah. So inilah yang dinamakan asobah bil ghair, iaitu anak perempuan akan mendapat 1 bahagian dan anak lelaki akan mendapat 2 bahagian. 2 bahagian, so jumlahnya adalah 3. Bagi contoh yang keempat, seorang perempuan meninggal dunia dan warisnya ialah suami dan seorang anak perempuan. Kita pernah belajar pada siri-siri yang lepas, bahagian suami sekiranya si mati tinggalkan zuriat, maka suami tadi hanya layak untuk mendapat 1/4. Dan anak perempuan tadi layak disebabkan bilangannya seorang sahaja hanya mendapat 1/2. Disebabkan ada 2 pecahan di sini, maka kita kena selesaikan seperti operasi tambah matematik. Antara 1/4 campur dengan 1/2, maka kita cari terlebih dahulu pembawah yang sama ataupun gandaan sepunya yang sama. Maka dalam kes ini 4 dengan 2 boleh bertemu dengan nombor 4. So, untuk mendapatkan saham setiap waris, 4 bahagi 4, 1 darab 1, 1, itu adalah saham untuk suami. Untuk anak perempuan, 4 bahagi 2, 2, 2 darab 1, 2. Total baru berjumlah 3 untuk waris, sedangkan keseluruhan berjumlah 4, maka 4 tolak 3 ada berbaki 1. Sekali lagi, kenapa kita perlu selaraskan pecahan ini? Kerana pecahan akhir saham inilah yang perlu didarabkan dengan harta sebenar si mati. Dan yang terakhir, contoh yang lain ialah kita tambah sikit waris. Dalam kes ini, seorang perempuan meninggal dunia dan warisnya ialah ibu, suami dan seorang anak perempuan. Ibu kita pernah belajar sebelum ni, apabila si mati tinggalkan zuriat, ibu akan mendapat 1/6. Suami akan mendapat 1/4 sebab si mati tinggalkan zuriat, dan anak perempuan tadi mendapat 1/2 kerana bilangannya seorang sahaja. Sekali lagi kita tengok ada 3 nombor di sini. Ada 3 nombor yang perlu kita selaraskan ataupun berjumpa pada gandaan yang sama. So 6, 4, 2 boleh berjumpa pada nombor 12. So untuk mengetahui setiap saham, kita selesaikan 12 bahagi 6, 2, 2 darab 1, 2. 12 bagi, itu untuk ibu. 12 bagi 4, 3, 3 darab 1, 3. 3/12 adalah untuk suami. 12 bagi 2, 6. 6 darab 1, 6. So, ini adalah bahagian untuk setiap waris, tapi baru berjumlah 11. 6 campur 3 campur 2, 11. Sedangkan total keseluruhan adalah 12. So, ada berbaki 1. 12 tolak 11 adalah 1. So, itulah antara contoh-contoh yang menunjukkan tentang bahagian anak perempuan. Mudah saja. Untuk peruntukan faraid yang secara tetap ada 2, iaitu sama ada 1/2 ataupun 2/3. Dan yang ketiga, anak perempuan boleh bertukar status menjadi
asobah ketika bersamanya anak lelaki. Untuk itu, kita sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat bertemu sekali lagi dalam sesi perkongsian ilmu faraid. Kita masih lagi membincangkan tentang waris ashabul furud. Pada pertemuan kali ini kita akan cuba untuk menghuraikan salah seorang lagi daripada kategori ashabul furud, iaitu berkaitan dengan anak perempuan kepada anak lelaki. Atau ringkasnya kita beri nama cucu perempuan. Cucu perempuan merupakan waris ganti sebenarnya, yang diberi hak untuk mendapat harta pusaka apabila anak lelaki si mati sudah tidak wujud, ataupun meninggal awal terlebih dahulu. So, cucu perempuan tadi, selagi mana anak bersambung perantaranya adalah lelaki kepada si mati, sebenarnya hukum faraid memberikan hak kepada mereka untuk mendapat harta pusaka. So, dalam hal ini ada beberapa situasi yang telah ditetapkan, yang telah digariskan oleh hukum faraid kepada cucu perempuan tersebut. Pertama sekali, keadaan pertama, kedua dan ketiga adalah nak menunjukkan bahawa cucu perempuan tadi mendapat bahagian secara tetap. Sudah diperuntukkan berapa pecahan kepada mereka. Kemudian, keunikan cucu perempuan juga boleh bertukar status mendapat secara asobah. Ingat balik, perkataan asobah maksudnya dapat lebihan. Dan yang terakhir sekali, situasi kelima, cucu perempuan terhalang. Terhalang di sini maksudnya tidak mendapat harta pusaka. Kerana apa? Mungkin ada waris lain yang lebih utama dan lebih berkelayakan daripada mereka. Mari kita lihat satu persatu keadaan bagaimana cucu perempuan ini mendapat harta pusaka. Pertama sekali, cucu perempuan layak untuk mendapat 1/2. Bilakah keadaan itu? Iaitu si mati mempunyai seorang sahaja cucu perempuan, atau kita ringkaskan tadi anak perempuan kepada anak lelaki, APAL, dan tidak ada anak. Si mati kat sini merujuk kepada kalau lelaki berpangkat datuk kepada cucu perempuan tadi, kalau perempuan yang meninggal dunia berpangkat nenek kepada cucu perempuan tadi. So, apabila si mati tidak ada zuriat, anak yang direct secara langsung kepada si mati, maka akan digantikan bahagian tersebut sekiranya ada kepada anak perempuan. Dan jika mereka adalah bilangannya seorang, maka cucu tadi layak untuk mendapat 1/2. Kita akan tengok nanti dalam menghuraikan kes faraid berkaitan dengan cucu perempuan. Yang kedua, cucu perempuan layak untuk mendapat 2/3. Kalau kita tengok syarat dia pun berlawanan kepada yang di atas, iaitu si mati mempunyai 2 orang atau lebih cucu perempuan APAL dan tidak ada anak. Maksudnya, sekiranya si mati tadi meninggalkan lebih daripada seorang cucu perempuan, 2, 3 dan ke atas, maka mereka akan berkongsi pada portion yang sama, iaitu sebanyak 2/3. Dan kemudian 2/3 itu akan dibahagikanlah ikut bilangan kepala bagi setiap kes yang ada. Situasi yang ketiga, ataupun kadar fardu yang ketiga, cucu perempuan layak untuk mendapat 1/6. Bilakah cucu perempuan layak untuk mendapat 1/6? Syaratnya ialah si mati mempunyai seorang atau lebih cucu perempuan jika bersama-sama dengan seorang anak perempuan sahaja. Kita akan rajahkan sebentar nanti bagaimana situasi bila si mati ada anak dan ada cucu. Dan kedua-duanya adalah perempuan. Dengan syarat anaknya mesti seorang sahaja. Dan yang keempat, cucu perempuan layak untuk mendapat secara asobah, lebihan. Bila si mati mempunyai cucu lelaki ataupun AL maksudnya adalah anak lelaki kepada anak lelaki. Kepada si mati. Cucu perempuan tadi mendapat separuh daripada bahagian anak lelaki kepada anak lelaki. Cucu lelaki lah maksudnya. Dalam bahasa mudah, dia keadaannya hampir sama dengan konsep anak lelaki dan anak perempuan. Bila kedua-duanya ada, maksudnya
Ratio yang diberikan ialah lelaki akan dapat double, 2 bahagian, dan perempuan akan kekal dalam bentuk 1 bahagian. Balik kepada hikmah pensyariatan faraid itu sendiri, iaitu tanggungjawab tugas sebagai seorang adik-beradik lelaki itu lebih besar berbanding tugas yang diperuntukkan kepada perempuan dalam sesebuah keluarga. Dan yang terakhir sekali, si mati mempunyai anak lelaki ataupun 2 orang anak perempuan dan ke atas, maka dalam situasi ini cucu perempuan yang dianggap sebagai waris ganti tadi tidak layak untuk mendapat faraid. Daripada kelima situasi ini nak menggambarkan bahawa bukan bermakna cucu perempuan sentiasa ada dapat hak mereka dalam faraid. Maksudnya, kita tengok case by case. Tengok setiap case itu bagaimana susu galur kekuatan dalam sesebuah keluarga itu sangat dititik beratkan. Mereka yang hampir dengan si mati mungkin lebih kuat dan lebih layak untuk mendapat harta pusaka. Mari kita tengok kepada kes-kes yang berkaitan. Sebelum tu, dalilnya hampir sama dengan dalil yang dikemukakan oleh anak perempuan dalam surah An-Nisa ayat 11 pada pertemuan yang lepas. Cumanya diperkukuhkan lagi bahawa cucu perempuan mengambil tempat anak perempuan melalui ijma' ulama'. Pertama, kita lihat kepada kes yang pertama cucu perempuan. Contoh ialah seorang lelaki meninggal dunia dan warisnya ialah seorang anak perempuan kepada anak lelaki sahaja. Ni kalau kita rajahkan begini, pastikan anak lelaki itu sudah tidak ada ataupun meninggal lebih awal daripada bapa ataupun maknya. So, apabila datuk dan nenek ini meninggal kemudian, maka cucu ini layak juga untuk mendapat faraid dan tidak ada waris lain lah. So, cucu perempuan tadi ataupun anak perempuan kepada anak lelaki tadi layak mendapat 1/2 kerana bilangannya adalah seorang sahaja. Seorang sahaja. Seperti biasa, bila ada satu pecahan sahaja, 2 nombor bawah itu akan dijadikan sebagai base number ataupun asal masalah dalam istilah faraid, maka dalam kes ini ada berbaki setengah lagi yang akan diserahkan ke Baitul Mal menurut mazhab Syafi'i. Kita lihat kepada kes yang kedua. Dalam contoh ini, seorang lelaki meninggal dunia dan warisnya ialah 2 orang anak perempuan kepada anak lelaki. Ini kita rajahkan ya, maksudnya lebih daripada seorang. Kita katakan tadi, kalaulah bilangannya melebihi seorang, maka peruntukan yang diberikan dalam hukum faraid ialah sebanyak 2/3. Maka mereka akan berkongsi pada portion yang sama. Cumanya dalam kes ini, disebabkan 2 adalah menepati dengan bilangan ini, maka setiap seorang cucu tadi akan mendapat 1/3 dan 1/3. Sekali lagi, dalam kes ini ada baki sebanyak 1/3 yang perlu diserahkan ke Baitul Mal. Seterusnya, mari kita lihat kepada bagaimana cucu perempuan layak untuk mendapat 1/6. Situasinya begini. Seorang lelaki meninggal dunia dan warisnya ialah seorang anak perempuan. Pastikan anak perempuan kepada si mati yang direct ini ialah seorang sahaja. Dan pada masa yang sama, dia meninggalkan juga seorang anak perempuan kepada anak lelaki, iaitu cucu. Dalam situasi ini, anak perempuan kita pernah sentuh sebelum ini, bila bilangannya seorang layak untuk mendapat 1/2. Dan dalam situasi ini, cucu tadi layak untuk mendapat 1/6. Sekali lagi kita berjumpa kepada dua nombor, iaitu 2 dengan 6 yang perlu kita cari gandaan sepunya terkecil ataupun base number, least common denominator untuk pecahan tersebut. 2 dan 6 boleh bertemu dengan nombor 6. Kemudian baru kita cari saham setiap waris dengan cara 6 bahagi 2, iaitu 3, 3 darab 1, 3. Kemudian 6 bahagi 6, 1, 1 darab 1, 1. Ini adalah peruntukan saham untuk setiap waris baru berjumlah 4. Sedangkan total 6. So, 6 tolak 4 berbaki 2. So, ini untuk kes yang ketiga. Bagaimana cucu tadi mendapat 1/6 dengan syarat apabila si mati mempunyai zuriat perempuan seorang sahaja. Contoh keempat, yang ini cucu perempuan sudah bertukar status daripada sebagai ashabul furud, dia boleh bertukar mendapat secara baki bila
bila masa apabila si mati juga meninggalkan cucu lelaki. Kita lihat sama level. Seorang lelaki meninggal dunia dan warisnya ialah seorang anak perempuan kepada anak lelaki dan seorang anak lelaki kepada anak lelaki. So, cucu perempuan dan cucu lelaki dalam kes ini layak untuk mendapat istilahnya asabah bil ghair, lebihan. Cucu perempuan tidak lagi dapat secara portion. Dalam situasi ini, bagaimana kita nak tentukan asabah tadi? Kita kena tengok kepada prinsip ratio 2:1. 2 kepada cucu lelaki dan 1 kepada anak cucu perempuan. So, apabila 2:1, untuk kes ini, disebabkan bilangan mereka adalah seorang-seorang, jumlahnya adalah 3. 3, kemudian dibahagikan 2 untuk lelaki dan 1 untuk perempuan. Inilah dia istilah asabah bil ghair. Iaitu kedudukan lelaki dan perempuan itu sama level, tetapi yang lelaki akan diberikan bahagian yang lebih kerana urusan tanggungjawab untuk maintenance, urusan tanggungjawab dalam keluarga itu agak berat kepada waris dari kalangan lelaki. Seterusnya yang terakhir sekali yang kita bincangkan tadi, bagaimana cucu perempuan tidak layak untuk mendapat pusaka. Salah satunya ialah apabila si mati masih ada anak lelaki. Dalam bahasa mudah, anak lelaki itulah bapa kepada cucu perempuan tadi. Seorang lelaki meninggal dunia dan warisnya ialah seorang anak lelaki dan seorang anak perempuan kepada anak lelaki. Dia masih ada anak dan dia juga ada cucu kepada si mati tersebut. Dalam kes ini, cucu perempuan sebenarnya tidak layak untuk mendapat faraid sebab harta tersebut akan diserahkan kepada anak lelaki si mati sebab anak lelaki ini bersambung kepada si mati tanpa perantara. Bersambung secara direct. Manakala cucu tadi yang merupakan anak kepada lelaki tersebut sebenarnya ditanggung oleh lelaki tersebut. Dalam situasi ini, maka cucu perempuan tidak layak, keseluruhan harta diserahkan kepada anak lelaki. So, begitulah bagaimana terperincinya pembahagian hukum faraid untuk cucu perempuan. Secara ringkasnya, kita ada 5 tadi. 3 dalam bentuk pecahan, iaitu fardu, iaitu 1/2, 2/3, 1/6. Kemudian 1 dalam keadaan mendapat baki, ataupun diistilahkan sebagai asabah bil ghair, yang kita akan perincikan pada pertemuan akan datang. Dan yang terakhir sekali ialah cucu perempuan tidak layak untuk mendapat faraid disebabkan situasi 1, masih ada anak lelaki kepada si mati ataupun si mati tinggalkan lebih daripada seorang anak perempuan, 2 dan ke atas. Saya rasa itu sahaja untuk pertemuan kali ini berkaitan dengan kedudukan cucu perempuan. Untuk itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.